Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kehadirat Ilahi dapat bersama-sama kita mendengar tazkirah yang ingin saya sampaikan yang bertajuk Ta'rif Islam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, Islam dari segi bahasa adalah tunduk dan patuh kepada seluruh perintah Allah, dan seharusnya sebagai seorang Islam kita harus tahu 5 rukun Islam, iaitu yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah, yang kedua menunaikan solat, yang ketiga berpuasa di bulan Ramadan, yang keempat menunaikan zakat, dan yang terakhir adalah mengerjakan haji bagi yang berkemampuan. Islam adalah agama yang jelas kebenarannya, tanpa sebarang keraguan. Bagi mengukuhkan Islam itu adalah benar. Firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam, yang membawa maksud sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah agama Islam. Maka jelaslah Islam itu adalah agama yang diredai oleh Allah dan mulia di sisinya. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Imran ayat 85. Barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka sesekali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat dia termasuk dalam orang-orang yang rugi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, rukun Islam yang pertama adalah syahadah. Apa itu syahadah? Syahadah adalah pengakuan hati dan keyakinan jiwa terhadap keesaan Allah dan kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai utusnya yang membawa rahmat ke seluruh alam. Oleh sebab itu, manusia mestilah tunduk dan mengabdikan diri kepada Allah serta memohon pertolongan secara langsung tanpa menggunakan perantaraan. Syahadah telah pun kita pelajari sejak daripada kecil sehinggalah dewasa. Syahadah juga turut dibaca di dalam solat 5 waktu kita sehari semalam. Rukun Islam yang kedua adalah mendirikan solat. Solat adalah perintah Allah yang diwajibkan setiap hari ke atas orang-orang Islam. Ia mesti dilaksanakan pada waktu yang cukup dengan syarat-syarat dan rukunnya yang tertentu. Selain itu, manusia juga akan terhindar dari kehinaan maksiat dan mungkar jika melakukan solat yang cukup dan sempurna. Firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wa zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, yang membawa maksud, dan dirikanlah sembahyang dengan tekun, sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedahnya dan kesannya, dan ingatlah Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, meninggalkan solat dengan sengaja bererti kita membuka ruang ke arah kekufuran. Sabda Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Inna bainar rujulil wa bainas syirki wal kufri tarka salat. Maksudnya, sesungguhnya antara seseorang lelaki yang syirik dan kufur ialah orang yang meninggalkan solat. Rukun Islam yang ketiga ialah berpuasa. Berpuasa pada bulan Ramadan adalah wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang mukallaf mengikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat Islam. Antara faedah berpuasa ialah untuk mencapai takwa. Takwa adalah sebab penghapus dosa dan adalah untuk membuka jalan ke arah kebaikan serta memudahkan segala urusan. Yang keempat adalah menunaikan zakat. Zakat adalah ibadah harta benda dari seseorang Islam yang mempunyai harta dengan kadar tertentu dan syarat tertentu. Dengan mengeluarkan zakat atas usaha sendiri, maka kita akan dapat keridaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah pernah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa utuz zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu innallaha bima ta'maluna basir. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, zakat ini dapat mengajar kita
supaya terhindar daripada sifat kedekut dan tamak. Rukun Islam yang terakhir iaitu mengerjakan haji. Setiap Muslim yang cukup syarat wajib, mereka mestilah mengerjakan haji di Mekah. Kewajipan ini adalah bagi mereka yang mampu menyediakan keperluan dan bekalan untuk bermusafir dan memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak yang ditinggalkan. Mereka yang menunaikan haji bukan untuk mendapatkan dunia, tetapi ia adalah tuntutan agama Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 97 yang membawa maksud, dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya, dan sesiapa yang kufur ingkar akan kewajipan ibadat haji itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak berhajatkan sesuatu pun dari setiap makhluk. Ibadat haji merangkumi perbuatan, perkataan, hati dan harta. Kerana itu ibadat haji dilakukan di tempat yang khusus pada masa yang khusus, iaitu pada bulan haji. Namun orang Islam mampu sabar dan mentaati perintah Tuhan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kesimpulan daripada 5 rukun Islam yang saya ceritakan tadi, seperti mana dalam firman Allah yang membawa maksud, dan sesiapa yang berserah diri kepada Allah secara bulat-bulat dengan ikhlas, sedang ia berusaha mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan tali agama yang teguh, dan ingatlah kepada Allah jualah kesudahan segala urusan. Surah Al-Luqman ayat 22. Demikianlah 5 rukun Islam yang telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW, iaitu rukun yang dapat dilakukan oleh perkataan, perbuatan, harta dan hati. Apabila sempurna perkara kelima-lima rukun Islam itu tadi, maka dia adalah seorang Muslim yang berjaya. Saya sudahi dengan tazkirah saya dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.